Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk meneruskan sesi pembelajaran kita. Untuk minggu ni, murid-murid, kita akan melaksanakan ataupun melakukan projek sains dan aktiviti sains. Seperti biasa, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita, marilah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid. Okey, aktiviti kita untuk hari ini. Okey. Kita akan melaksanakan dua aktiviti. Okey, aktiviti yang pertama adalah aktiviti ria, iaitu mesin penyelesai masalah. Okey. Aktiviti ini adalah satu aktiviti yang kamu perlu melukis mereka satu alat ciptaan, satu mesin yang baru untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi sehari-hari. Okey, yang kedua adalah aktiviti santai sains ataupun projek sains. Kita akan buat tangan robot. Okey. Projek yang kedua ni, aktiviti yang kedua ni adalah projek menghasilkan mesin ringkas tangan robot dengan menggunakan barang-barang terpakai. Okey. Baik, jom kita tengok satu persatu. Okey, aktiviti yang pertama, aktiviti ria, iaitu mesin penyelesai masalah. Peralatan yang diperlukan untuk kamu semua sedia ialah kertas A4 berwarna dan pen pelbagai warna. Cikgu, kalau tak ada yang kertas berwarna, nak pakai kertas kosong saja boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey. Gunakan apa saja yang kamu ada. Okey. Baik, langkah kerja untuk aktiviti yang pertama ni. Yang pertama, kamu kena kenal pasti masalah harian. Masalah apa yang kamu hadapi sehari-hari. Okey. Yang kamu rasa kamu nak menghasilkan suatu benda supaya dapat mengatasi masalah tu. Nak memudahkan kamu lah. Okey. Yang kedua, kamu kena menjana idea untuk mengatasi masalah tersebut. Menjana idea ni maksudnya kamu kena cari idea untuk nak cipta satu peralatan yang baru. Okey. So kamu boleh gunakanlah konsep-konsep mesin ringkas yang dah kita pelajari. Okey, dan yang terakhir, untuk aktiviti ni kamu kena buat lakaran mesin tersebut. Alat yang kamu nak buat tu kamu kena buat lakaran. Okey, lakaran ni kamu kena buat lakaran betul-betul lah. Jangan kamu buat lakaran contengan sahaja. Okey, buat cantik-cantik. Okey, tak apa, nanti jom kita tengok. Sekarang cikgu nak kamu buka buku teks, rujuk muka surat 179. Okey, 179. Yang pertama, langkah yang pertama, kenal pasti masalah. Okey. So kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, aktiviti ini adalah aktiviti berkumpulan. Tapi memandangkan kita sekarang berada pada musim PDPR, maka kamu tak bolehlah buat secara berkumpulan. Tapi boleh kamu buat bersama keluarga kamu, adik-beradik kamu ya. Okey, so kena pasti satu masalah yang kamu hadapi semasa PDPR kita di rumah ni. Bukan hanya masalah berkaitan PDPR saja, apa-apa sahaja. Contoh kerja di rumah kan, kerja-kerja rumah ada masalah yang kamu hadapi. Okey. So apa sahaja. Okay, so yang kedua, langkah yang kedua, menjana idea. Kamu kena jana idea, kamu kena fikirkan satu jalan untuk kamu mengatasi masalah yang kamu hadapi tadi, yang kamu pilih untuk kamu nak mengatasi masalah tu. Okay, so bila kamu dah dapat, kamu jana idea, okay, buat lakaran mesin ataupun alat untuk mengatasi masalah kamu tadi. Dan yang terakhir, bentang idea mesin yang dicipta untuk membantu menyelesaikan masalah seharian. Okey, yang ketiga, bila dah siap, kamu lakar, kamu bentangkan.
Okey, mesin macam dalam gambar rajah buku teks kamu tu. Okey. Mesin yang mereka buat adalah mesin troli automatik. Maksudnya mesin tersebut tidak menggunakan tenaga yang terlalu banyak semasa nak menggunakannya, semasa nak mengoperasikannya. Okey, dan sangat memudahkan dan mempercepatkan kerja memindahkan barang-barang, terutama sekali barang yang berat. So dalam pembentangan tu nyatakanlah mesin ringkas yang konsep beberapa mesin ringkas yang kamu gunakan dalam mesin kamu tu. Contoh kalau tengok gambar rajah troli automatik ni, okey, mereka menggunakan konsep yang pertama, mereka menggunakan roda dan ganda. Okey, roda dan ganda, kemudian mereka menggunakan takal. Ada gear dan juga yang terakhir tuas. Okey. Okey, so macam itulah. Contoh yang lain murid-murid. Okey, tengok gambar yang sebelah kiri. Okey, gambar yang sebelah kiri tu adalah mesin mengupas buah nanas. So dia letakkan buah nanas di situ dan dia tekan lever tu. Bila dia tekan, lepas tu dia potong buah nanas tu, dah terpotong, kulit yang di bahagian luar tu, keliling tu boleh dibuang. Okay, so untuk mesin ni dia menggunakan beberapa konsep mesin ringkas. Yang pertama, kamu tengok di sana tuas. Tuas tu maksudnya dia ada beban di sana, dia ada fulcrum di sana dan menggunakan daya. Konsep tuas kan. Okey. Seterusnya ada baji. Baji tu di mana? Baji pada bulatan yang cikgu letak di situ. Baji tu maksudnya permukaan yang bulat yang berwarna merah tu. Dia adalah mata pisau sebenarnya yang dibuat bentuk bulat. So di hujung tu dia menggunakan konsep mesin ringkas baji. Dan skru. Skru seperti mana yang kamu tengok dalam gambar rajah alat tersebut, mesin itu banyak skru yang digunakan untuk mencantumkan bahagian-bahagian mesin tersebut. Nampak? Okay, ini contoh cikgu bagi contoh lain. Kod-kod lah. Contoh pertama yang kamu tengok dalam buku teks tadi, kamu tak berapa nak faham, tak dapat nak gambarkan macam mana nak buat. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, mesin penjulang mudah alih. Mesin penjulang mudah alih. Ni dia lebih kurang macam kereta sorong sebenarnya. Okey, tapi dia digunakan di bengkel. Maksudnya benda-benda yang di bengkel tu semua berat-berat kan. So dia menggunakan mesin penjulang mudah alih. So untuk mesin ni dia ada roda dan gandar, iaitu pada bahagian tayar tersebut. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, satah condong. Satah condong tu permukaan tu lah landasan yang berwarna kuning yang cikgu letakkan. Cikgu letakkan anak panah hijau tu. Okey, dan skru. Skru adalah bahagian yang digunakan untuk mencantumkan sama macam mesin pengumpas buah nanas tadi. Okey. So kamu perlu kenal pasti satu masalah. Contoh yang pertama, masalah yang dihadapi untuk mesin yang pertama tu nak kupas buah nanas leceh. Kan? Susah dan sebagainya. So dia reka satu alat. Untuk yang contoh yang kedua ni pula, mesin untuk mengangkat, lebih kurang macam troli lah, tapi barang-barang di bengkel. So dia menggunakan konsep beberapa mesin ringkas untuk menghasilkan satu alat. Okey, jelas semua. So ini kamu kena berfikirlah. Ni kena gunakan kamu punya imajinasi. Okey, kalau kamu tak dapat, kamu boleh rujuk buku-buku. Okey, kalau kamu nak tengok pada internet, ambil ilham. Okey, jangan tiru sebiji-sebiji. Okey, jelas? Baiklah, kita tengok aktiviti seterusnya. Okey, aktiviti yang kedua, santai sains, iaitu tangan robot. Okey, tangan robot. Bahan yang digunakan untuk projek ataupun aktiviti yang kedua ni
kita menggunakan bahan-bahan terpakai ataupun bahan-bahan kitar semula. So, boleh tengok buku teks muka surat 183. 183. Dan projek ni ataupun aktiviti kedua ni, dia menggunakan konsep mesin kompleks dan juga menggunakan kemahiran mutu halus kamu. Okey. Baik. Seterusnya, bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan untuk aktiviti yang kedua ni. Yang pertama, kayu aiskrim. Okey. Yang kedua, lidi. Seterusnya, tudung botol. Okey. Pisau, pembaris, jangka lukis dan pen penanda. Okey, kayu aiskrim. Kayu aiskrim tu sekurang-kurangnya kena ada 7 batang. Kalau kamu nak lebih pun tak ada masalah. Okey. Lidi cukup 2 batang. Okey, kita tak guna banyak sangat. Tudung botol perlukan 2 penutup botol. Okey, dan yang lain tu satu sajalah. Okey. Langkah yang pertama. Okey, kamu boleh tengok buku teks kamu 183 ataupun tengok slide cikgu, video pengajaran cikgu ni. Sediakan bahan-bahan peralatan seperti dalam slide tadi. Bahan-bahan yang diperlukan tu kamu kena sediakanlah. Okey. Kemudian kamu ambil kayu aiskrim. Okey. Gunakan pembaris dan jangka lukis untuk mencari titik tengah pada setiap batang aiskrim yang kamu nak guna. Okey. Dan lepas tu tandakan titik tengah batang aiskrim tu dan 2 di setiap hujung, di setiap penjuru batang aiskrim tadi. Okey. Lepas tu titik ataupun tanda yang kamu buat aiskrim tu kamu perlu tebuk. Okey. Seterusnya langkah ketiga dan langkah keempat. Bila kamu dah siap proses batang aiskrim tadi, okey, kita pindah kepada penutup botol, tudung penutup botol. Okey. So, tudung penutup botol tu yang pertama kamu buat lubang. Okey. Lubang pada bahagian atas 1 dan pada bahagian sisi 1 bagi setiap penutup botol. Okey, yang bahagian atas tu nak buat lubang untuk apa? Untuk kita nak masukkan jari nanti. Untuk tepi bahagian sisi tu kita nak sambungkan penutup botol tadi, tudung botol tu pada batang aiskrim yang kita dah sambungkan untuk buat tangan robot. Okey. Seterusnya langkah yang keempat, gunakan gam perekat panas, gam pistol lah, ataupun kalau tak ada guna gam uhu untuk cantumkan setiap hujung kayu batang aiskrim. Bersilang lah, bersilang dan pada hulu tangan robot tu dengan penutup ataupun tudung botol. Okey. Dan langkah yang kelima, langkah yang terakhir, bila kamu dah dekatkan seperti dalam gambar rajah tu, okey, bahagian satu batang aiskrim yang akhir, yang ketujuh tu kamu potong 2. Okey, potong 2 dan lekatkan pada hujung tangan robot tu sebagai nak mengepit. Okey, nak mengepit, jadi pengepit lah. So, bila kamu dah siap lekat semua seperti gambar rajah, maka siaplah projek tangan robot kita. Okey. Tak apa. Cikgu akan cikgu akan tunjukkan video langkah-langkah menghasilkan tangan robot ni. Jom kita tengok.
Baik. Okey, semua dah tengok dah kan video tadi. Okey, kita tengok tugasan minggu ni. Okey, tugasan minggu ni, tugasan yang pertama. Okey, kamu rujuk buku teks muka surat 179. Okey, macam yang cikgu terangkan di awal video pengajaran cikgu ni ya. Kamu mesti reka satu mesin yang baru. Okey, satu mesin yang baru untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi seharian di rumah. Apa-apa saja, tak kisah. Masalah kamu nak main ke, masalah kamu nak kemas barang di rumah ke, masalah nak kerja-kerja di dapur ke, terpulang. Okey, mengikut kreativiti masing-masing. So buat aktiviti mesin penyelesai masalah secara individu. Kamu boleh minta bantuan ahli keluarga kamu, abang, kakak dan ibu ayah kamu. Okey. Boleh gunakan juga internet untuk buat rujukan tambahan. Kamu nak tengok, ambil ilham. Okey, hasilkan sebuah lakaran mesin menggunakan kertas A4 berwarna. Macam tadilah cikgu cakap, kalau tak ada, biasa punya pun tak apa, tak ada masalah. Okey, bila dah siap, labelkan bahagian-bahagian pada rekaan mesin kamu tu, yang mana konsep mesin ringkas yang ada dalam mesin kamu, mesin rekaan kamu tu. Okey. So bila dah siap, kamu ambil gambar dan tampalkan. Tampalkan dulu gambar yang kamu buat dalam kertas A4 tu dalam buku sains 2. Lepas tu kamu ambil gambar. Bila dah ambil gambar, kamu hantarkan menggunakan link yang cikgu sediakan. Okay, link untuk menghantar tugasan ada cikgu lampirkan dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Jelas murid? Kalau ada sebarang masalah, kamu boleh PM cikgu. Okey. Okey, tugasan yang kedua ialah aktiviti yang kedua tadilah. Okey, buat tangan robot. So, kamu rujuk buku teks muka surat 183 ataupun tengok video yang cikgu letak tadi. Okey. So, sediakan bahan-bahan yang diperlukanlah untuk aktiviti tu. Kayu aiskrim, lidi, penutup botol, gam, perekat panas dan sebagainya. So, kamu perlu hasilkan sebuah tangan robot yang berfungsi dengan baik. Maksudnya kena berfungsilah tangan robot kamu bila kamu buat tu. Okey, dan rakam video proses penghasilan tangan robot tu. Kamu kena rakam video proses kamu buat daripada macam mana kamu buat tangan robot tu. Daripada mula sampai akhir. Kamu kena rakam. Okey, bila dah siap, hantar rakaman kamu tadi menggunakan link yang cikgu sediakan. Okey, macam biasa link tu cikgu sertakan pada arahan yang cikgu hantar dekat WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Okey, itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ini. Cikgu mohon kerjasama daripada semua untuk mengikuti sesi pembelajaran kita dengan mengisi kehadiran. Gunakan link kehadiran dan hantar tugasan-tugasan yang cikgu bagi. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel cikgu ni sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.